Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini dipetik dari sinarharian.com.my. Mahyadin Mak Yassin jawab isu hutang peneroka Felda 8 Julai 2023. Berita penuh. Shah Alam, bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan pembohongan berhubung pelupusan hutang peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Beliau yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional PN turut menafikan dakwaan ahli Parlimen Tambun yang menuduhnya tidak melaksanakan pelupusan hutang tersebut semasa mentadbir kerajaan. Muhyiddin dengan tegas menyatakan bahawa pelupusan hutang peneroka Felda dilaksanakan ketika beliau menjawat jawatan Perdana Menteri. Katanya hal ini disahkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam jawapan di Parlimen pada 23 Februari 2023. Pelupusan hutang peneroka Felda telah dilaksanakan pada tahun 2021. Namun oleh kerana kekangan aliran tunai Felda, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang peneroka secara berterusan. Mantan pengerusi Felda Tan Sri Idris Jusoh juga membuat kenyataan pada 24 Februari lalu bahawa pelupusan hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion selesai dilaksanakan pada tahun 2021. Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya pada Sabtu. Anwar pada sambutan peneroka Felda berkata, pengumuman mengenai pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai dengan sebarang kelulusan. Menurut Anwar, kerajaan PN hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah 8.3 bilion ringgit Malaysia tersebut. Muhyiddin memaklumkan dirinya bukanlah seorang yang suka berbohong dan tidak menunaikan janji. Katanya, saya bukan jenis manusia yang suka berbohong dan tidak mengotakkan janji. Yang suka berbohong dan tidak menunaikan janji adalah Anwar Ibrahim, katanya. Dengan pembohongan yang terbaru ini semakin jelas Anwar bukanlah seorang yang layak untuk kekal menjadi Perdana Menteri, ujarnya lagi. Berita ini daripada sinarharian.com.my bertajuk Muhyiddin jawab isu hutang peneroka Felda 8 Julai 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tuh? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ni? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tidak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen
Mahkamah Session di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62.500 ringgit ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Akhirnya setelah lama menyepi, tak banyak bersuara sangat, akhirnya muda parti yang bosnya Syed Saddiq akhirnya muncul dengan satu keputusan pengumuman yang pasti mengejutkan. Muda mengumumkan akan bertanding secara solo di semua 6 negeri. Wow. Muda mengumumkan bahawa ia akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada pilihan raya PRN akan datang. Presidennya iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan bahawa mereka beranggapan 2 blok politik sedia ada tidak mencukupi.
Katanya MUDA akan bertanding dalam PRN menggunakan kekuatan parti politik sendiri. Kata Syed Saddiq pada satu sidang media di Petaling Jaya pada hari ini. Pada Oktober yang lalu, MUDA menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan untuk Pilihan Raya Umum ke-15. Pada masa itu, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, MUDA tidak dijadikan sebagai parti komponen kepada Pakatan Pembangkang pada ketika itu kerana ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Sebelum itu, parti itu turut telah bekerjasama dengan DAP dan Amanah untuk pilihan negeri Johor pada 2022. Ketika disoal sama ada pergeseran dengan PH, ada kaitan dengan rundingan peruntukan kerusi, Syed Saddiq menafikan perbincangan seumpama itu berlaku antara gabungan itu dan MUDA. Katanya, sebab itu MUDA membuat pendirian untuk fokus kepada politik baru. Katanya, tiada guna kita diberi kerusi atau jawatan dalam kerajaan atau jawatan selepas pilihan raya negeri, tetapi kemudian perjuangan rakyat dilupakan, tambahnya. Syed Saddiq mengecam bekas sekutu mereka yang menurutnya mengingkari janji pilihan raya apabila memegang kuasa dengan menyatakan bahawa jika mereka mengekalkan mandat yang dicadangkan, MUDA tidak perlu bertanding dalam PRN. Dia menjelaskan bahawa politik baru yang dibawa oleh MUDA akan melangkaui parti dan akan berkisar kepada keperluan dan prinsip rakyat. Sementara itu, Syed Saddiq mendedahkan pengarah dan timbalan pengarah parti masing-masing, iaitu Ketua Penerangan Lukman Long dan Exco Pusat Aini Hazikah. Dia juga berkata bahawa kempen politik MUDA terutamanya akan bersifat maya, seperti menganjurkan siaran langsung dan sesi town hall dalam talian di media sosial. Bagaimanapun, tambah Syed Saddiq, masih ada usaha kempen di semua 6 negeri, iaitu di luar bandar tanpa sambungan internet. Syed Saddiq juga mengelak daripada mendedahkan status rundingan peruntukan kerusi dengan parti. Dengan menyebut butiran ini akan diumumkan secara berperingkat semasa tempo kempen mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Nampaknya melalui pembahagian itu tiada kerusi yang diperuntukkan kepada parti lain atau daripada pihak lain daripada parti di luar daripada PN. Sekaligus ini bermakna seolah-olah dapat disimpulkan secara tersirat bahawa PN sudah pun mengenepikan Tun Mahathir dan sudah pun mengenepikan proklamasi orang Melayu dalam menghadapi PRN 6 negeri mendatang ini. Masih mahu bertanding jugakah mereka ini yang bersama-sama dengan proklamasi orang Melayu, termasuk pejuang yang dipimpin oleh Mukhris dalam PRN nanti? Masih sanggupkah mereka untuk kehilangan deposit lagi? Kita nantikan perkembangan seterusnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Antara perkara yang misteri sekarang ini ialah bilakah akan diperkenankan ataupun bilakah akan dibubarkan semua DUN di 6 buah negeri yang bakal akan ikut dalam pilihan raya negeri akan datang. Terbaru, baru saja diterbitkan di Malaysia kini, Sultan Kedah telah pun memperkenankan DUN Kedah dibubar pada Rabu ini. Dewan Undangan Negeri DUN Kedah bagi penggal ke-14 akan dibubarkan pada hari Rabu ini, iaitu pada 28 Jun 2023 bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, ketika mengumumkan perkara itu berkata,
Penetapan tarikh itu dibuat selepas mendapat perkenan daripada Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah. Katanya dalam kenyataan itu, pada hari ini saya ingin memaklumkan bahawa saya telah diterima menghadap Tuanku Sultan Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah untuk memohon perkenan bagi pembubaran DUN Kedah yang ke-14. Tambahnya lagi, Tuanku telah pun memberi perkenaan untuk DUN Kedah yang ke-14 ini untuk dibubarkan pada 28 Jun 2023, katanya pada satu sidang media selepas beliau selesai menghadap Sultan Salehuddin di Alor-Setar pada hari ini. Muhammad Sanusi berkata, sehubungan itu bermula pada tarikh berkenaan, pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah akan dijalankan oleh Kerajaan Interim ataupun Caretaker Government. Dengan segala fungsi kerajaan akan berlangsung sebagaimana biasa sehingga Kerajaan Negeri yang baru dibentuk selepas PRN yang akan datang. Selepas PRU Pilihan Raya Umum ke-14 PRU 14 pada 9 Mei 2018, persidangan DUN Kedah menyusul pada 3 Julai 2018. Pakatan Harapan PH yang bertanding menggunakan logo PKR pada PRU 14 membentuk kerajaan negeri selepas menang 18 daripada 36 kerusi DUN. Sementara PAS pula menguasai 15 kerusi dan 3 lagi dimiliki oleh Barisan Nasional. Pada November 2018, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Guak Cempedak, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail mengumumkan keluar daripada UMNO dan menjadi adun bebas sebelum menyertai Bersatu, sekaligus menjadikan kerusi PH di DUN Kedah meningkat kepada 19 kerusi. Bagaimanapun, perubahan lanskap politik yang menyaksikan Bersatu keluar daripada PH dan juga perubahan kepimpinan kerajaan di peringkat persekutuan, ia turut membabitkan Kedah apabila dua adun PKR telah mengumumkan keluar parti dan menjadi wakil rakyat bebas pada 12 Mei 2020. Adun lunas iaitu Datuk Azman Nasruddin dan adun siram Dr. Robert Ling Kui E turut menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional PN dan kepimpinan Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tindakan dua adun itu selain penarikan sokongan oleh 4 adun Bersatu menyebabkan Menteri Besar ketika itu Datuk Seri Mukris Tun Mahathir hilang sokongan majoriti dan beliau mengumumkan melepaskan jawatannya pada 17 Mei 2020. PN kemudian membentuk kerajaan negeri selepas mewakili 23 kerusi yang terdiri daripada PAS 15 kerusi dan Bersatu 4 kerusi serta sokongan BN 2 kerusi dan 2 wakil rakyat bebas bekas adun PKR dengan Muhammad Sanusi dipilih sebagai Menteri Besar Kedah dan kemudiannya mengangkat sumpah pada 17 Mei 2020. Sementara itu, Mukris yang juga adun Jitra bersama adun Anak Bukit Datuk Amiruddin Hamzah dilaporkan digugurkan keahlian daripada Bersatu pada 28 Mei 2020 dan menganggotai Parti Pejuang Tanah Air Pejuang yang diasaskan Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi wakil rakyat parti itu sehingga kini. Dua bekas adun PKR yang menjadi wakil rakyat bebas pula mengumumkan menyertai Bersatu pada September 2020. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari malaysiakini.com. Dia terbitkan 25 Jun 2023 dengan tajuk Sultan Perkenan DUN Kedah dibubar Rabu ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya ada satu isu yang sedang panas sekarang ini, di mana ada cabar-mencabar supaya UMNO keluar dari Barisan Nasional. Wow! Sekiranya UMNO keluar dari Barisan Nasional, saya fikir ada beberapa parti yang terus akan menjadi terkapai-kapai. MIC contohnya, MCA pun terkapai-kapai dan beberapa lagi komponen dalam Barisan Nasional pasti terkapai-kapai kerana amat memerlukan bantuan daripada UMNO. Walaupun begitu,
Di malaysiakini.com baru saja diterbitkan lebih kurang 15 minit yang lalu, MIC cabar Lokman untuk bawa resolusi keluarkan UMNO dari Barisan Nasional. MIC mencabar ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, iaitu Lokman Nur Adam untuk membawa resolusi untuk mengeluarkan parti komponen itu daripada gabungan Barisan Nasional. Wow, ini memang nada marah. Nada marah daripada MIC nampaknya. Ketua Penerangan MIC rasanya dah tak sabar, tak boleh tahan dengan Lokman Nur Adam ini. Sehingga Ketua Penerangan MIC Artina Lan membuat cabaran sedemikian. Susulan satu kenyataan daripada Lokman Nur Adam bahawa UMNO tidak perlu melayan layanan istimewa kepada MCA dan MIC yang tidak mampu menarik sokongan China dan India. Sehingga beliau berkata, jika berat sangatlah beban untuk memikul MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC daripada UMNO. Jangan hanya untuk mendapat perhatian murahan Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis, katanya. Ini sebenarnya nak keluarkan MIC kan, nak keluarkan UMNO daripada BN. Tajuknya daripada Malaysia Kini ini, MIC cabar Lokman bawa resolusi keluarkan UMNO dari BN. Tapi dalam perenggan ini dia kata, jika berat sangatlah beban untuk memikul MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC dari BN. Mana satu yang betul ni? MIC keluarkan BN ataupun UMNO, ataupun tak pastilah. Nanti kita tengoklah laporan seterusnya. Jangan hanya untuk mendapat perhatian murahan, kata Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis. Beliau sendiri tidak mampu untuk menang dalam pilihan raya yang ditandinginya. Ingin pula mengata orang lain, katanya. Dia berkata demikian ketika mengulas wawancara Lokman dengan sebuah portal yang mengatakan MCA dan MIC perlu membuktikan mempunyai sokongan pengundi bukan Melayu untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN. Tetapi sampai bila kita nak pikul biawak tu? Wah, ini kata siapa ni? Kalau kita ada sahabat yang setia, tak ada masalah. Selama mereka ini kalah 2008 sehingga 2018, mereka tetap menjadi menteri walaupun mereka tak ada kerusi, katanya. Tetapi mereka mengkhianati kita. Kita perlu fikir juga bahawa perlu rakan kongsi yang boleh sama-sama saling menyumbang, katanya. Kata Lokman Nur Adam lagi, takkan kita saja sumbang kepada mereka dan mereka tidak menyumbang, kata Lokman dalam wawancara itu. Bagaimanapun, Tinalan mendakwa UMNO adalah punca sokongan pengundi India dan China merosot kepada BN. Sehinggalah pada tahun 2007, kami telah menyumbang dengan penuh kepada BN sehingga tindakan beberapa pemimpin UMNO yang telah mengguris sentimen masyarakat India, katanya. Tambahnya lagi, MIC dilabelkan sebagai hamba UMNO dan parti itu juga tidak mengambil apa-apa tindakan untuk memperbetulkan keadaan sehingga Najib Razak menjadi Perdana Menteri, katanya. Katanya lagi, MIC tidak terkejut dengan kenyataan Lokman yang didakwa sebagai katak politik. Katanya lagi, memang susah untuk kami mengharapkan ikatan kekeluargaan yang sama daripada Lokman yang merupakan bekas ahli PKR yang dipecat. Ia agak kelakar apabila katak politik pula menuding jari kepada orang lain, katanya lagi. Lokman Nur Adam merupakan ahli UMNO dari 1991 sebelum bertindak masuk ke PKR pada tahun 1999 sebelum dipecat pada 2004. Dia kembali bersama UMNO pada 2006 sehingga 2020 sebelum dilucutkan keahlian pada Februari 2020. Namun dia kembali menjadi ahli pada 30 September 2021 selepas rayuannya untuk menyertai kembali UMNO diterima oleh parti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.